Dengan ini maka terpisahlah, tidak dinamakan bid'ah segala yang jelas. Sekalipun bagi orang biasa, jelas benda ni iaitu rekaan yang mempunyai kaitan dengan agama. Seperti ilmu nahu, orang tak panggil bid'ah, dia kata. Ilmu saraf, orang tak panggil bid'ah. Mufradat bahasa, orang tak panggil bid'ah. Usul fiqh, orang tak panggil bid'ah. Usuluddin, orang tak panggil bid'ah. Dan segala ilmu yang berkhidmat untuk syariah tak dipanggil bid'ah. Kerana ilmu ini sekalipun tiada pada zaman awal, tetapi asas-asasnya ada dalam syariah. Justru itu tidak wajar sama sekali dinamakan ilmu nahu dan selainnya dengan daripada ilmu lisan, yakni daripada ilmu bahasa, ilmu usul atau apa yang menyerupainya, terdiri daripada ilmu-ilmu yang berkhidmat untuk syariah sebagai bid'ah. Sesiapa yang menamakannya bid'ah, sama ada atas dasar majas, bahasa kiasan, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menamakan bid'ah solat orang ramai pada malam Ramadan. Ya, kalau dia namakan bid'ah itu hanya atas dasar bahasa, bukan di atas dasar bid'ah sungguh. Kita kadang-kadang kita namakan satu benda tu bukan berdasarkan dalam syariah ni dia dua. Dia ada bahasa biasa, ada bahasa syariah. Nak faham pada tuan-tuan macam mana? Saya buat masalah kedai kopi ya, saya suruh buat contoh. Kedai kopi, kalau dari segi bahasa, kedai yang menjual kopi, kalau patutlah. Tapi kedai kopi kita telah gunakan bukan merujuk pada kedai yang kopi. Kedai mi pun pakai kedai kopi ya. Kita pergi satu kedai, kita kata, "Ji, kopi satu." Oh lah, kata kopi habis hari ni. Apa punya kedai kopi, kopi tak ada. Hang patut buang perkataan kopi. Tak, kerana perkataan kedai kopi bukan merujuk kepada kedai yang menjual kopi. Dia jual minuman, dia jual makanan, dinamakan dalam istilah Melayu kedai kopi, orang tak panggil kedai teh. Bahasa lain, istilah lain. Dari segi bahasa, kedai yang jual kopi, kedai kopi. Tapi dari segi istilah, kedai kopi merangkumi jual segala macam mak nenek makanan. Sayyidina Umar kata bid'ah merujuk kepada bahasa, bukan merujuk kepada syariah. Nanti kita akan hurai masalah itu. Atau atas dasar kejahilan dalam membezakan sunnah dan bid'ah, maka pendapatnya tidak boleh dikira pegang. Kedua, kata dia, tudahi syar'iyyata, iaitu menyerupai jalan syarak sedangkan ia bukan syarak pada hakikatnya, bahkan ia menyanggahi syarak daripada beberapa sudut. Yang pertama, meletakkan batasan-batasan seperti seorang yang bernazar untuk puasa berdiri tanpa duduk. Ni bid'ah. Pasal syariah tak pernah ajak benda ni. Berpanas tanpa berteduh, membuat keputusan mengasingkan diri untuk ibadah. Nabi ibadah, dia nak pergi bukit ibadat, dia bid'ah. Kata dia. Menghadkan makanan, dia kata saya punya ilmu daging tak boleh makan, bid'ah. Agama tak pernah kata. Kalau dia tak mau makan, dia ada darah tinggi, tak apa, tu cerita lain. Dia ada sakit jantung apa, tak mau makan, tak apa. Tapi jangan kau kaitkan benda ni kata agama suruh. Kalau agama suruh jaga kesihatan, betul lah. Jadi, tapi jangan kaitkan saya jenis tak makan daging, siapa yang nak bagi maqam dia naik ni daging tak boleh makan, bid'ah, dosa dia, reka agama. Sedangkan Nabi makan lebih daripada daging buat bagi nak makan. Dan pakaian dari jenis tertentu tanpa sebab. Dia kira pakai, saya tak tahulah, mungkin setengah orang dia pakai pakaian India. Kuat Islamnya pakai jenis kurta. Kenapa siapa hang nak pakai kurta? Nabi pun dulu kan pakai kurta. Dia kata ni pakaian kita kalau nak kuat Islam pakai kurta. Bang pun pelat India. Tak boleh ya. Jangan hadkan macam tu. Kerana nak kaitkan dengan agama je jangan. Hang nak buat hang punya nak pakai tak apa, susah kait dengan agama. Jangan kait dengan agama. Ni Syatibi kata yang kedua. Antaranya beriltizam cara, kifiat cara dan bentuk ibadat tertentu. Ini seperti zikir dalam bentuk berhimpun dengan satu suara. Ni kata Syatibi. Menjadikan perayaan hari lahir Nabi dan seumpamanya. Ni kata Syatibi. Dulu orang dulu dia ada berhimpun khas, zikir khas hari lahir Nabi. Kata Syatibi. Syatibi larang. Syatibi ni tuan-tuan tahun 790. Antaranya beriltizam dengan ibadah tertentu dalam waktu tertentu sedangkan tidak ada penentuan tersebut dalam syarak. Ini seperti beriltizam puasa pada hari nisfu Sya'ban.
Bid'ah kata dia. Pasal apa Nabi tak ajar?